Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anda sedang menyaksikan siaran Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Perbincangan topik hadis dan amalan berkaitan nikmat infinity. Anda juga boleh menonton secara HD melalui www.tonton.com.my. Baiklah sidang pendengar keluarga besar Tanyalah Ustaz. Hari ini bersama dengan saya Da'i Hakim. Mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dan saya ditemani dengan panel jemputan kita. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi kepada sidang pendengar, penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita nak bicarakan tentang nikmat infinity. Kerana Allah telah berikan kepada kita pelbagai nikmat sehinggalah tidak terkira, maka hari ini kita nak mendalami, kita nak mensyukuri nikmat yang telah diberi, supaya apabila kita bersyukur, Allah sebut dalam Quran akan ditambahkan lagi nikmat kepada kita. Maka sebelum itu, macam biasa, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton melalui Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama, suka, tanda kita sokong program agama. Yang kedua, kita komen, kita tulis apa yang patut, yang sebaiknya. Dan yang ketiga, kita sebarkan kepada sahabat maupun ahli keluarga kita yang lain. Baiklah, tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu mukaddimah topik kita pagi ini berkaitan nikmat infinity. Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hakim dan semua rakan-rakan penonton yang bersama, para pencinta ilmu. Saya mulakan juga dengan lafaz mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agar Allah melindung saya daripada apa saja yang saya bicarakan. Amin. Saya mulakan dengan ta'awudz. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitanir rajim. Mohon agar Allah beri berkat, maka dimulakan juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita kunci insya-Allah kebaikan dengan selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina nabiyina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah ya Da'i Hakim, bersama lagi kita, dan pastinya sebagai sedikit mukaddimah lah ya, sebab kita punya tajuk hari ini adalah tentang satu nikmat, yang kedua apa yang kita nak syukurkan di atas nikmat tersebut ya. Dan pastinya rakan penonton yang bersama dengan kita, apabila kita nak menjadi seorang hamba yang sebenar ya, sebab hamba ini kita tetap hamba, taat ke tak taat ke, kita tetap hamba pada Allah. Firaun pun hamba pada Allah. Betul. Tetapi nak letak diri kita sebagai hamba yang taat, maka sifat yang paling utama yang ditunjuk oleh Nabi, apatah lagi kita hari ini cuba untuk mendalami hadis dan kemudian kita nak mengamalkan hadis ya, maka akhlak yang paling utama adalah menjadi seorang yang bersyukur. Ya, dan Nabi kalau kita lihat kenapa begitu hebat, orang lihat dakwah yang hebat, perjuangan yang hebat, ibadah yang hebat, dan orang tanya kenapa berlaku kehebatan itu, jawapan Nabi adalah afala akunu abdan syakura. Masya-Allah. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga ya Da'i Hakim dan juga penonton yang saya kasih sekalian, yang kalau kita lihat diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk kita selalu membaca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk kami dapat ingat pada Engkau, dapat kami bersyukur di atas nikmat Engkau ya Allah, dan kami mengelokkan amalan. Jadi insya-Allah dengan kita membuka latar belakang kita menjadi dan ingin menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur, nanti apa nikmatnya bakal kita bincangkan sesuai dengan tajuk kita hari ini Da'i Hakim, insya-Allah. Okey, baik. Jadi insya-Allah segala nikmat yang telah diberikan patut kita syukuri, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Ilahi. Baik Ustaz, kita nak mulakan perbincangan pada pagi ini dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita lihat Nabi sebut dalam satu hadis riwayat nombor hadis 7177, yang mana berbunyi, kalau boleh saya bacakan Ustaz, man mana'a fadla ma'ihi au fadla kalaihi mana'ahu Allah fadlahu yaumal qiyamah. Bermaksud,
barang siapa yang melarang manusia dari kelebihan air yang dia miliki atau dari sisa tanaman rumput liar miliknya, maka Allah akan melarang menghalanginya dari anugerahnya di hari kiamat. Jadi mungkin ada sedikit pencerahan kepada hadis yang telah dibacakan tadi, Ustaz. Baik, Allahu Akbar. Terima kasih Datuk Hakim memudahkan perbincangan kita hari ini ya. Benar ya, hadis ini kalau kita tengok daripada An Amr ibn Shu'aib an abihi wa an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mana'a fadla ma'ihi aw fadla kalaihi mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Ya, hadis ini kita boleh tengok dalam riwayat Ahmad. Dan sebenarnya hadis yang sebegini, yang maknanya sebegini tentang larangan Nabi kepada seseorang untuk dia itu memonopoli air sehingga dia tidak boleh kongsikan, sebenarnya ada dalam riwayat Muslim, ada dalam riwayat Abu Daud, bahkan ada dalam riwayat Imam Tirmizi, dan begitu banyak lagi sebenarnya yang lain. Jadi ini boleh jadi perbincangan kita, dan apatah lagi tajuk kita dia apa? Nikmat infinity. Nikmat infinity. Mungkin saya cubalah nak menghayati ya, infinity yang kita katakan itu ya, bahawa nikmat ini dia banyak jenis kan. Ada nikmat-nikmat yang disebut fadail. Nikmat tu nikmat fudul, maknanya ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ya. Macam nikmat dapat pakai blazer ni kan, sebab Datuk Hakim tolong bagi, sebab sejuk di Segak, Ustaz. Masya-Allah. Jadi kalau tak ada pun tak menjadi masalah ya, sebab itu nikmat fudul, nikmat lebihan. Tetapi bila tajuk kita nikmat infinity, dia nak mengajar kepada kita untuk kita bincang satu nikmat yang merupakan nikmat asas manusia. Ya. Kurnia Allah yang asasi pada manusia, dan Nabi bertindak ataupun menyebut bagaimana kita melihat dan menjaga nikmat tersebut agar menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita bercakap tentang al-ma, ya air, ya kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim pun sendiri ada 63 kali Allah mengulang kalimah air itu. Bahkan Al-Quran merujuk bahawa seluruh kehidupan ini ya, al-hayah manba', ya, dia terhasil daripada air sebenarnya. Jadi bila kita sebut sampai tahap itu, tahulah kita bahawa nikmat infinity yang kita nak bincangkan ini adalah satu nikmat yang paling asas bagi seorang manusia, dan kita harap insya-Allah perlahan-lahan kita akan dapat cuba menghayati apa yang ada di dalam hadis ini melalui mungkin ada soalan-soalan, mungkin perbincangan kita bersama ya. Dan kita harap insya-Allah yang paling penting adalah selepas daripada kita mendengar ini terbit ya, sebab ilmu yang baik dia mesti berlaku setidaknya 3 perkara ya. Ilmu yang baik dia akan menambah tahu kita. Ilmu yang baik akan menambah mahu kita, dan ilmu yang baik menambah tindakan kita. Jadi insya-Allah kita harap ketiga-tiga benda ini kita dapat dalam kita nak membincangkan tentang nikmat air yang kita anggap sebagai satu nikmat yang infinite. Satu nikmat yang tiada taranya, kita kata yang berterusan dan asas bagi kehidupan insya-Allah. Betul. Hari ini bukan hanya manusia perlukan kepada sumber air, bahkan tumbuhan dan juga haiwan perlukan juga kepada nikmat ini. Maka pagi ni Ustaz, kita nak buka soalan, dan alhamdulillah ada soalan yang pertama datangnya dari sahabat kita Ismail Mat Isa. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengajar kita erti kehidupan nikmat infinity dalam segala situasi seharian? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ismail atas soalan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya, saya sangat suka ya Datuk Hakim dengan soalan ini sebagai soalan permulaan kita, sebab apabila dalam mindset kita, dalam cara berfikir kita adalah apa pandangan Nabi, apa pandangan agama terhadap sesuatu perkara. Betul. Sebab kita akan mendengar pandangan saintis, kita dengar pandangan doktor, tetapi apabila kita punya mindset adalah apa pandangan agama. Dan inilah yang Nabi sebut kepada sahabat Nabi Muaz ibn Jabal. Nabi bertanya pada Muaz, ala adulluka bi ra'si kulli amr, hendakkah aku khabarkan kepada engkau wahai Muaz kepala segala urusan. Ya. Dan sambungan lagi. Dan kemudian bila
bila Muaz bin Jabal menjawab, "Bala ya Rasulullah, aku nak tahu apakah kepala segala urusan." Maknanya kita nak cakap tentang nikmat infinity, nikmat asasi, nikmat air, kita tanya dulu. Maka Nabi kata, "Apakah ra'su kulli amr?" Kepala segala urusan. Maka Nabi sebut, "Ra'su kulli amri al-Islam." Kepala segala urusan adalah Islam. Jadi bila sahabat kita Encik Ismail Mak Isa bertanya bagaimana cara Rasulullah mengajar kita erti kehidupan, maknanya sebab ajaran itu dia mesti membumi untuk jadi kehidupan. Sebab ilmu yang diajar oleh Nabi bukanlah satu aksesori yang kita simpan di dalam galeri kita, tetapi dia mesti membumi dan menjadi satu-satu amalan dalam kehidupan kita. Baik, kalau kita nak tanya cara Nabi, sebenarnya Masya Allah ya, sepatutnya dalam konteks penjagaan sumber yang paling asas yang kita sebut air ni kan, Da'i Hakim, sepatutnya umat Islam menjuarainya. Patut kita menjadi orang nombor satu. Masa kan tidak ya. Sebab air adalah salah satu sumber utama di alam ini, di bumi ini, dan bumi ini dalam alam ini. Dan kalau kita perasan, kita mendapati bahawa kita orang Islam kan, mulut kita sentiasa sebut kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya betapa Allah nak dekatkan kita dengan alam. Ya, Allah nak dekatkan kita dengan alam, maka sebab tu kita memuji Allah Rabb Al-Alamin, Allah sekalian alam. Maknanya dari kalimat ini seolah-olah Allah nak kita terjun dan bersebati dengan alam. Cuma bagaimana cara Nabi ajar? Bezanya adalah kita ataupun manusia hanya melihat alam. Tak kiralah alam tu kita kira tanahnya, airnya. Manusia hanya melihat alam, tetapi Nabi mengajar benda nombor satu adalah alam ini ada pemiliknya. Betul. Ya. Alam ni yang kita jaga ni ada pemiliknya. Maka bila kita sedar, ini yang pertama Nabi ajar bahawa dalam makna ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang saya katakan tadi kan, hari ini kita tengok dalam krisis yang begitu teruk dalam dunia dan orang bercakap, patutnya kita orang Islam yang sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang sangat dekat dengan alam. Dan kita kena sedar, pertama Nabi ajar adalah alam ini ada pemiliknya. Dia adalah Rabb. Sebab Rabb Al-Alamin, Rabb bermaksud adalah yang mencipta. Mencipta adalah bermaksud minal adam ilal wujud. Daripada tidak ada langsung air sampai ada air. Maka penciptanya Allah. Kemudian Allah juga yang mentadbir. Ya, kalau kita tengok, kita baca pagi ini ramai yang dah membaca surah Waqi'ah sebagai contoh kan. Allah kata, apakah kamu tidak melihat afara'aitumul ma alladhi tashrabun? Adakah kamu tidak lihat air yang kamu minum? Allah tanya apa dia? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Adakah kami yang menurunkan daripada awan atau kamu yang menurunkan daripada awan? Masya-Allah. Ya. Baik, jadi kita mendapati bahawa kalau nak tanya, kalau Encik Ismail tanya apa pertama sekali? Pertama sekali adalah Nabi mengajar alam ini ada pemilik dia. Jadi bila kita sedar ada pemilik, maknanya kita takkan, yang pertama kita takkan nak mengotorkan alam. Kita takkan nak merosakkan alam. Kesedaran kita lebih berbanding orang yang hanya rasa bahawa aku adalah pengongsi alam. Berbanding dengan orang yang merasai bahawa alam ni ada owner dia, ada pemilik dia. Dan kita ni hanya sebagai pengurus sahaja. Ya. Jadi kesedaran itu menjadi asas kepada seluruh perbincangan yang lain dalam adab terhadap nikmat infinity ni, insya-Allah. Okey, baik Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama, tetapi kita nak rehat seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Kita membincangkan tentang nikmat infinity. Baik, kita nak terus meraihkan soalan. Kali ini pula datangnya dari Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah adab-adab dalam menggunakan air buat manusia? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Setiap perkara Ustaz ada adab dia. Adab nak masuk tandas, adab makan. Dan adakah adab dalam kita nak menggunakan air itu sendiri? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ruby dan Yakim ya.
antara yang aktif dan Alhamdulillah. istiqamah dalam majlis ilmu kita ni. Baik, bila tanya tentang adab, dan saya nak kait dengan soalan Cik Ismail tadi, maknanya kita kena sedar bahawa air itu adalah ada pemiliknya. Betul. Ya. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau macam tu, bila kita nak tanya soal adab, jadi dia dah jadi triangle, dia dah jadi tiga segi, ya. Bila sebut tentang air, saya nak beradab dengan air. Bila kita sedar bahawa dia ada pemilik, dan kemudian ada makhluk yang lain kerana alam, maka triangle tadi apa dia? Bila kita nak beradab, adab pertama mesti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya. Walaupun ianya soal air, tetapi adabnya adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan pemilik kepada air tersebut. Yang kedua adalah adab pada air yang merupakan kurnia nikmat tersebut. Dan yang ketiga adalah adab kepada manusia dan hayawan yang juga akan mendapat manfaat daripada air tersebut, ya. Kalau dalam hadis tadi Nabi menyebutkan tentang sebab kalau saya tengok hadis tadi, ya, ulama menghimpunkannya dalam tajuk-tajuk seperti bab bayak. Sebab di sana adanya Nabi melarang menjual ya air, ya, yang dikatakan, ya. Jadi banyak ulama meletakkan hadis-hadis yang sebegini yang saya sebutkan tadi dalam bab bayak. Ya, ada bab buyuk juga dalam jual-jual beli. Ada ulama yang meletakkannya sesuai dengan kita memahami perjuangan Nabi, ya, dan mereka meletakkannya dalam bab Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat. Baik. Bila kita faham, ya, jual beli, maknanya nak cuba nak kita beradab dengan air, yang saya katakan lebih dulu adalah adab dengan Allah, adab dengan air dan adab dengan makhluk, ya. Sebab hadis tadi yang kita baca di permulaan tadi adalah kaitan antara air dan kaitannya dengan air itu sendiri yang boleh dijual atau tak boleh dijual, ataupun dengan makhluk yang lain dan pemiliknya Allah yang menentukan halal atau haram, boleh atau tak boleh sesuatu jualan. Baik, apabila kita nampak macam tu, ya, yang saya katakan tadi, sebab bila kita mencuba mendalami ilmu hadis, maknanya kita cuba nak menghayati perjuangan Nabi itu sendiri sebenarnya, ya. Sebab ikut Nabi paling utama, sunnah Nabi paling utama adalah mengikuti apa yang Nabi perjuangkan. Betul. Saya minta lihat pandangan besar sikit dari Hakim, ya. Boleh. Kenapa? Sebab bila ulama letakkan hadis air ni dalam Ihya'ul Mawat, ya, Ihya'ul Mawat. Apa maksud Ihya'ul Mawat tadi? Maknanya bagaimana Nabi mengajak umat Nabi untuk menghidupkan tanah-tanah yang mati. Jadi apa kaitan dengan perjuangan Nabi yang saya katakan bahawa hari ini kita yang menonton Tanyalah Ustaz dalam tajuk Nikmat Infinity, kita akan jadi lebih kesedaran berbanding orang lain, sebab rupanya menjaga air menjadi perjuangan Nabi. Baik, kat mana perjuangan Nabi? Sebab Nabi ketika Nabi pindah ke Madinah, pertama Nabi bina masjid. Ya. Dalam masa yang sama, masjid itu bermaksud jami'. Maka jami' bermaksud menyatukan. Maka yang kedua, Nabi satukan, ukhuwahkan antara Aus Khazraj menjadi Ansar, Ansar menjadi bersatu dengan orang Muhajirin. Nombor dua, ya. Yang ketiga, apa Nabi lakukan? Nabi adalah memberi jaminan keselamatan kepada kota Madinah. Maka berlakulah piagam Madinah, ya. Baik, yang ketiga, ni poin kita sekarang. Yang ketiga adalah Nabi SAW membangunkan sumber ekonomi yang ada di Madinah. Bagaimana cara? Dua cara. Yang pertama, Nabi bangunkan pasar yang Nabi kata hadza suqul ansar. Ini adalah pasar orang Ansar. Dan bila pasar, kita tahu dia mesti adalah satu center yang ada di pekan, di bandar, supaya orang dapat boleh berlaku jual beli. Baik, tetapi Nabi tekankan satu benda lagi adalah Ihya'ul Mawat. Ihya'ul Mawat adalah Nabi SAW sendiri pada ketika itu, ya. Sebab setengah orang dari Hakim, ya, bila dia tengok Nabi, dia terbayang Nabi atas sejadah, ya. Dia terbayang Nabi baca Quran, Nabi zikir. Dia tak nampak Nabi dalam perbincangan kita pada hari ini terjun ke dalam ladang-ladang. Sebab Nabi bukan hanya kemudian membangunkan pasar, sebab pasar mesti ada benda yang nak dijual. Dan Nabi mengajarkan bagaimana sumber itu daripada sumber yang ada di bawah bumi kita sendiri. Dan pada ketika itulah Nabi menggalakkan supaya dihidupkan tanah-tanah tadi. Sebab banyak tanah-tanah terbiar yang ada di kota Madinah itu sendiri. Tetapi tentu tanah kota Madinah dia tak sama macam Dai Hakim orang
Selangor Ustaz. Orang Selangor, saya orang Jerantut. Dia tak macam orang Jerantut. Sebab Jerantut, Masya Allah, dia punya sungai, ya Allah punya banyak. Di Madinah, kawasan yang separa padang pasir. Ya, semi desert. Jadi maknanya apa Nabi kena buat? Nabi kena memastikan bahawa air dikeluarkan daripada bumi dan membina aliran. Kalau kita tengok dalam sirah, Masya Allah, Nabi sendiri yang pergi dan kemudian memastikan aliran-aliran air daripada sumber-sumber tersebut. Maka sebab itulah Nabi melarang apabila air itu tersebut keluar dan ada orang memonopoli air tersebut yang menyebabkan ihya'ul mawat tak berlaku sebab air bukan ada pada semua tempat. Ya, ada di tempat ini boleh keluar air kerana ada mata air, tapi mungkin ladang di sebelah tak ada mata air. Maka Nabi melarang ketika itu sumber asas untuk dijual sebab dia akan menghalang agenda Nabi untuk menghidupkan potensi yang ada pada tanah tersebut. Jadi ini perjuangan Nabi. Dan kerana itu kita dapati bahawa bila kita sedar perjuangan tersebut, saya bukan sekadar ada adab dengan Allah. Saya ada adab dengan Rasul Allah. Ya, barulah dengan air, barulah dengan insya Allah dengan manusia. Jadi kalau sepintas saja saya nak jawab yang tadi, baik, adab yang paling besar adalah tidak membazir sumber air tersebut. Ya. Jadi kadang-kadang kita selamba je kan. Kita berus gigi buka je kan pipe kan. Kenapa? Sebab air kita bayar kot. Tetapi pemiliknya siapa? Allah, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan. Okey, baik Ustaz. Bila kita bincang tentang adab kepada penggunaan air ini, ada satu soalan yang boleh kita kaitkan datang dari sahabat kita, Syahiralia Muhammad bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Akibat dari kerakusan dan sikap tidak bertanggungjawab manusia kepada alam, banyak sungai-sungai telah tercemar. Sumber air bersih semakin membimbangkan dan ada tindakan menggunakan air kumbahan yang disuling atau proses sebagai pengganti untuk minum. Apa pendapat dan nasihat Ustaz mengenai tahap keselamatan dan kebersihan air tersebut? Terima kasih kepada yang bertanya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Syahiralia ya. Syahiralia. Betul Ustaz. Terima kasih kerana bertanya dan kita harap Allah berikan kepada kita lebih dalam ilmu kepada kita sebab soalannya adalah dia dah cerita tentang consequence ya, akibat ya, sebab hidup ni ada dua daya hakim ya. Kita mencipta sebab tetapi kita tidak boleh mengawal akibat. Allah. Ya. Manusia hanya boleh mengawal asbab tetapi manusia tak boleh mengawal akibat daripada sebab yang dia telah pilih. Baik, apa yang dipilih oleh manusia yang tak bertanggungjawab pada alam, maka dia telah mencemarkan alam. Ya, mencemarkan alam. Baik, untuk kita menyuntik rasa sedar dalam diri kita, sebab saya yakin kita yang menonton ini, kita nak ada satu benda yang kita amal, ada tindakan kita. Sekecil insya-Allah, kalau selama ni mungkin kita buka air untuk wuduk tu, dia dah jadi full blast, dia dah jadi half, separuh ya. Kalau dah biasa separuh, mungkin jadi suku. Sebab kita dapati rupanya dia hanya adalah tabiat dan kebiasaan ya. Betul. Dan mungkin kita kata alah, apatah lagi masjid ya, itu banyak orang bagi derma nak bayar bil. Allahu akbar ya. Apabila kita mampu menyelamatkan sumber air tersebut sebab dia adalah amanah kita, maknanya sekecil-kecil tindakan akan diambil oleh kita ya. Ibu-ibu mungkin kalau selama ni membasuh, mungkin kita dah mula sedar bahawa ini adalah amanah dari Allah yang aku kena jaga kerana ianya merupakan satu nikmat yang bukan sekadar asas tetapi dia ada rantaian. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Hud sebagai contoh ya. Allah kata huwa ansha'akum fil ard wasta'markum fiha. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kamu daripada bumi itu sendiri. Maknanya satu kesedaran yang saya nak cakap ni pun Da'i Hakim rasa ngilu dalam hati. Allah. Ya, maknanya kita punya hidup ni, kita punya life ialah bersumber daripada bumi itu. Dan bumi itu adalah bagaimana kita menjaga bumi tersebut. Dan penjagaan paling besar adalah daripada sumber air. Sebab air 3/4 daripada bumi ini adalah air. 70% daripada badan kita adalah air. Maknanya bagaimana apabila Allah menyebutkan kalian huwa ansha'akum fil ardi, bagaimana kita sedar bahawa sebenarnya sejauh mana kita menjaga supaya tidak berlaku pencemaran tadi ya. Supaya tidak berlaku pencemaran. Sebab apabila berlaku pencemaran, maka berlaku
konsekuensi. Ya, berlakulah pencemaran dan kita pula nak hidup, apa nak kena hidup, nak kena rawat pula air yang kita sendiri cemarkan tersebut. Jadi dalam Islam mungkin ada satu kaedah yang disebut sebagai sadduz zara'i'. Maknanya sebelumnya kita nak keluarkan kos untuk memproses supaya boleh digunakan, alangkah baik kalau kita daripada awal menjaganya daripada tercemar. Jadi kalau ini disedari oleh umat Islam, masya-Allah, saya yakin umat Islam ini, sebab kita yang paling banyak guna air. Ya, maaf ya. Kalau kita pergi ke toilet umat Islam paling banyak menggunakan air. Berbanding mungkin toilet orang lain yang memada mungkin tak guna air tetapi dia anggap dah bersih. Kita anggap tak bersih lagi. Tetapi pun begitu Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya mengguna dengan cermat supaya kita dapat memaksimalkan sumber asas tersebut untuk tempoh jangka panjang, ya. Dan Allah gunakan wasta'marakum fiha, sehingga Imam Asy-Syafi'i menyatakan daripada kalimah wasta'mar, dan kamu mengimarahkan, maksudnya alam ini asasnya adalah air dan tanah dan air, maka kamu mengimarahkan, maka Imam Asy-Syafi'i kata wajib menjaga dan haram merosakkannya. Jadi kalau kita campak sampah, kita pergi berkelah-kelah pergi campak sampah, maka tahu kita membuat satu benda berdosa. Sebab kita tidak menjaga adab, bukan dengan pantai itu, dengan sungai tersebut, tetapi dengan pencipta. Jadi sebab itu setiap benda, masya-Allah, kita simpanlah dengan tempat yang sepatutnya. Jadi saya nampak kalau kita benar-benar hayati benda ni dalam bentuk kesedaran, insya-Allah negara kita menjadi negara contoh dalam penjagaan alam sekitar, insya-Allah. Subhanallah. Baik, jadi bermula dengan diri kita, cuba kita menggunakan air dalam keadaan yang jimat dan cermat supaya tidak merosakkan alam semula jadi ini. Saya tertarik Ustaz dengan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, glazier, betul ke saya sebut, adalah salah satu daripada sumber air tawar terbesar dunia, yakni sebanyak 67.8%. Namun pemanasan global yang sedang berlaku angkara dari perbuatan manusia itu sendiri yang telah mengganggu gugat ekosistem dunia. Apa peranan positif yang boleh kita lakukan dalam isu ini, Ustaz? Terima kasih atas pencerahan, terima kasih juga atas soalan. Baik, terima kasih Intan kerana bertanya kepada kita satu soalan yang lebih besar nampaknya, ya. Satu persoalan yang lebih serius. Dan perkara ini, ya, sebenarnya telah menjadi satu kerisauan mereka-mereka yang memahami tentang akibat daripada apa yang manusia lakukan, ya. Mungkin sebelum revolusi industri tahun 1750 sebagai contoh, masa itu manusia menggunakan semua benda dengan secara semula jadi. Tetapi bila berlaku revolusi industri, kita tahu bahawa manusia banyak mengeluarkan fosil, maknanya sumber daripada bumi yang bertukar menjadi, orang kata, petroleum, apa pula jenisnya, kemudian untuk menggerakkan industri, mesin-mesin dan kilang-kilang pada ketika itu. Dan apa yang berlaku kemudiannya, masya-Allah, ya. Kemudian kita sendiri yang kemudian tanpa sedar untuk demi kelangsungan hidup ataupun nak memakmurkan hidup tadi, ya. Tetapi kerana tidak seimbang yang kita katakan tadi, sebab tu Allah kata kamu daripada bumi dan kamu mengimarahkan bumi tersebut. Mengimarah tersebut sepatutnya setiap pelan pembangunan dia mesti tidak mencemarkan bumi itu sendiri. Ya, bumi itu maksudnya utamanya air lah, kalau sebab kita konteks kita sekarang ni adalah air. Maknanya dengan ayat tersebut para ulama menyatakan bahawa kalau kita memahami bahawa apabila kamu mengimarahkan, pertama kamu tidak merosakkannya. Yang kedua adalah bagaimana kamu terus menggunakan sumber yang ada pada alam tetapi tidak merosakkan alam. Baik, itu menjadi seperti satu yang sekarang baru disedari. Dan sekarang orang bercakap tentang sustainability, ya. Orang cakap tentang how to sustain alam ini. Dan sebenarnya kalau kita katakan bahawa glacier adalah salah satu sumber daripada sumber air tawar, dia sebenarnya dalam konteks yang lebih dahsyat, kerana kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sumber ini sebenarnya daripada air yang ada daripada lautan, sebab lautan itu 3/4, ya, lebih luas daripada bumi itu sendiri. Maka kemudian Allah kata bagaimana berlaku proses disejat dan kemudian diturunkan balik dan kemudian turun kepada bumi, dan kemudian daripada bumi tersebut maka hiduplah tumbuh-tumbuhan. Maknanya itu adalah sumber asas, ya. Adapun kita mendapati bahawa contohnya kalau kita nak cakap tentang hari ini orang cakap tentang
cube-cube ais yang telah mula cair kan. Dia sebenarnya adalah tentang betapa pemanasan yang telah melampau-lampau yang berlaku di alam ini, yang sepatutnya alam ini dia punya ratio dia adalah 15 darjah Celsius. Maknanya secara purata. Tetapi bila dia dah menambah, maka pada ketika itu yang menjadi kesan dan mangsa adalah merupakan glacier yang ada di kutub kita. Jadi bila ini berlaku, maka kemudian mencairkan ais tersebut dan kemudian mendatangkan malapetaka yang dahsyat kepada bumi, perubahan pada cuaca di bumi. Dan dia bukan satu benda yang kecil lagi sebenarnya. Bukan soal itu sumber air, tetapi sebenarnya bagaimana nak mengawal ekosistem tersebut telah rosak sebenarnya. Jadi kalau prinsip tadi, sustainability tadi kita dapat jaga, insya-Allah ada dalam Quran dan hadis, insya-Allah. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Kepada anda teruskan bersama dengan kami selepas ini, pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Al-Fadhil Ustaz Ramli Razali. Kita bincangkan tentang nikmat infinity. Banyak yang telah kita bincangkan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Saya suka dengan soalan yang seterusnya ditanyakan Ustaz oleh Mas Niza, sahabat kita. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum kepada Ustaz, Da'i dan seluruh warga Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Waalaikumsalam. Apakah lagi sumber nikmat infinity selain air yang diciptakan Allah yang perlu kita hargai? Yang kedua, jika terjadi musibah kemarau panjang atau ketiadaan air, apakah persediaan untuk menghadapinya sebagai langkah berjaga-jaga? Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya. Baik, terima kasih Mas Niza. Apakah lagi sumber nikmat infinite ya? Okey, kita mungkin penonton yang baru datang ya, nikmat infinity apa benda ni kan. Betul. Baik, kita cuba nak nampak bahawa ada nikmat yang sangat penting dan dia adalah asas ya kepada kita, dan kita menyebutkan tadi tentang nikmat air. Dan Mas tanya lagi, apa lagi nikmat asas selain daripada air tersebut? Yang diciptakan oleh Allah yang perlu kita hargai ya. Baik, kita tahu bahawa balik pada mula tadi, alamin ya. Alamin, kalau kita tengok dalam tafsir, masya-Allah, para ulama menafsirkan makna alam itu, ada mengatakan 10,000 alam, ada 100,000 alam, ada alam di daratan, ada alam di lautan, ada alam di langit dan segala macam. Untuk memberitahu kepada kita ya yang duduk di bumi ini, di planet ini, bahawa ada yang kita katakan nikmat-nikmat asas yang perlu kita jaga. Pastinya adalah daripada sumber paling asas. Apa dia? Yang pertama adalah tanah itu sendiri ya. Tanah adalah sebagai sumber asas manusia. Yang kedua, air itu sendiri. Kemudian api dan angin. Mungkin macam yin yang sikit, macam kita dengar macam benda yang sama, tetapi sebenarnya benda yang sama iaitulah merupakan asas bagi manusia yang manusia wajib jaga bila dia menyebut alamin tersebut. Dan apabila kita cuba melihat, sebab dunia ini, alam ini, orang kata ekosistem dia, semuanya adalah interconnected ya. Bila kita menjaga air, kita menjaga tanah. Bila kita menjaga tanah, kita menjaga sumber api. Kita menjaga sumber api, kita menjaga sumber udara. Dan kita duduk di dalam alam itu untuk kita dapat memakmurkan, kata Allah ya, yang kita sebutkan dalam ayat tadi. Kalau kita lihat ya, bagaimana kita nak jaga? Sebab kita kata bahawa terjadinya musibah kemarau panjang ya. Kalau kita pergi Madinah ya, kita akan jumpa satu tempat yang disebut sebagai Masjid Ijabah. Di Masjid Ijabah tersebut, kalau kita masuk dan solat dalam tu, ya Allah, kita dapat rasa getaran dia apa? Tempat yang Nabi minta sangat pada Allah, wahai Allah, umat aku, maknanya umat aku ni janganlah engkau matikan mereka dalam keadaan mereka itu tidak ada air, wahai Allah. Maknanya jangan mati kerana kemarau, jangan mati kerana kebuluran. Maknanya Nabi berdoa di situ untuk kita seluruh alam. Dan kita harap makbulnya doa, sebab doa itu dimakbulkan oleh Allah, akan ada di kalangan kita orang-orang yang nak menjaga alam ini ya. Sebab kalau kita tengok alam ini, sebab saya kata interconnected, cuba bayang ya, ada orang mencadangkan untuk dia buat di satu gurun Sahara ya, supaya dia buat solar punya panel tu, dan kawasan padang pasir itu sangat luas kan.
Jadi dia akan mendapat elektrik yang bersih. Ya. Tetapi rupanya setelah dibuat kajian tanpa sedar ya, daripada gurun yang berada di benua Sahara, rupanya kita dapati bahawa kesuburan yang ada di hutan Amazon yang menyebabkan ada flora dan fauna di sana yang jauhnya 1000 kilometer, setelah didapati rupanya kenapa flora dan fauna yang ada di Amazon menjadi subur, sebab habuk-habuk pasir yang datang diterbangkan daripada Sahara, yang dengan sebab itu menjadikan Amazon menjadi tempat yang subur. Sehingga dikatakan seandainya tempat di Sahara tersebut ditukar, katalah ditutup sehingga tidak lagi terbang, maka akan berlakulah kontang pada ketika itu di mana? Di Amazon itu sendiri. Dan cuba tengok bagaimana dia punya interconnected di antara satu sama lain, yang Masya Allah ya, kalau kita nak melihat supaya tak terjadinya musibah tersebut, tidak ada jalan ringkas, melainkan apa yang kita kena buat, kita melihat balik alam ini, lihat pencipta alam, dan bersama-sama insya Allah dengan cerdik pandai untuk kita menjaga alam ini. Setitis kita jaga, sesuatu kita beri bermakna untuk generasi akan datang insya-Allah. Betul. Hari ini kita menjaga bukan sahaja untuk diri kita Ustaz, bahkan untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat di sekeliling kita. Maka sayangilah apa yang kita ada, air, udara, tanaman dan sebagainya, kita hargai, insya-Allah maka akan memberi manfaat kepada kita. Bila kita menyebut Ustaz tentang topik pada pagi ini, nikmat infinity, kita tadi Ustaz ada sebut kita lupa kepada pemberi air ataupun pemberi nikmat. Contoh, dikala kita dahaga, sekarang musim panas, bila kita minum air, kita lupa seketika kepada pemberi nikmat air. Kita tidak mengucapkan Alhamdulillah ataupun terima kasih kepada Allah. Jadi bagaimana Ustaz cara terbaik ketika mana kita mendapat nikmat tetapi di masa yang sama tidak lupa kepada pemberi nikmat? Baik, Masya Allah ya. Saya rasa tersentuh sebab tadi saya minum air sikit. Allah Akbar Ustaz. Sama lagi tu Ustaz. Ya. Jadi saya takut saya tak dapat memenuhi nikmat memenuhi kriteria sepatutnya ketika mendapat nikmat. Bila Da'i Hakim tanya soalan itu, dia soalan tu adalah bagaimana aku bersyukur. Itu sebenarnya. Bagaimana aku bersyukur. So ulama bagi tahu sebab tu syukur ini dia beza dengan puji. Ya. Syukur, asyukru walhamdu adalah dua benda berbeza. Baik. Oleh kerana Da'i Hakim tanya tentang syukur, baik, syukur dia mesti berlaku 3 benda. Ya, barulah kita tu disebut sebagai seorang yang bersyukur. Kalau Nabi lebih dalam lagi. Nabi tak kata Nabi bersyukur. Masya-Allah. Nabi tak gunakan kalimat afala akunu abdan syakiran. Yang kita terjemahkan, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tetapi Nabi menggunakan kalimah afala akunu abdan syakuran. Syakuran dalam bahasa Arab adalah isim fa'il sirah ala asyaddil mubalaghah. Maknanya Nabi nak bagi tahu afala akunu abdan syakuran, tidakkah boleh aku jadi hamba yang sangat bersyukur pada Allah. Sebab kita boleh bersyukur secara biasa. Sebab Allah kata wa qalilun min ibadiy syakur. Yang sedikit itulah yang sangat bersyukur. Maknanya Allah nak bagi tahu yang bersyukur, yang tak bersyukur itu ramai. Betul. Tetapi yang kufur lagi jauh lebih ramai. Baik, kalau macam tu, macam mana kita sebab nikmat ini? Maka dia mesti ada 3. Yang pertama adalah syukur mesti dengan lisan. Ya, syukur dengan lisan. Sebab itulah mesti ada ucapan yang kita persembahkan, menunjukkan syukur tersebut. Ya. Dan yang kedua, dia mesti daripada hati kita. Daripada hati. Dan yang ketiga, yang ni yang kadang-kadang hati tu ada alhamdulillah ya Allah ada air ya. Terutama bila air tak ada. Bila ada air ya Allah titis yang pertama tu menangis ya Allah ya, sayang ya Allah peluk kita tong merah tu kan. Tetapi bila dah lama manusia dia macam tu, bila dah berterusan dia tak rasa nikmat tu nikmat hanya rasa bila nikmat tu hilang. Itu masalah manusia. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana a'dha jawarih dan tindakan menunjukkan yang dia tu bersyukur di atas nikmat air tersebut. Jadi kalau seseorang itu tidak membazir, maka dia dianggap sebagai bersyukur. Seorang yang membazir dianggap kufur nikmat. Jadi sebab tu banyak lagi lah tindakan-tindakan yang kita dapat jaga. Maknanya bukan sekadar dengan alhamdulillah, bukan sekadar Allah terima kasih Allah, tetapi masya-Allah tindakan kita yang kita sebutkan tadi, mencemar ya, the do's and the don't ya, ni kena buat, ni jangan buat tu nombor 1. Sebab dalam kaedah Islam adalah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita kena tolak yang tak elok itu lebih diutamakan daripada mendatangkan benda yang baik. Jadi mencemarkan itu
kita tak nak mencemarkan, tak nak membazir, itu adalah tanda bahawa sebenarnya kita ini seorang yang bersyukur. Okey, baik. Jadi itu antara cara untuk kita bersyukur, antaranya menggunakan lisan, hati kita supaya tanda kita syukur dengan nikmat yang telah diberikan. Kita nak beralih pula kepada soalan daripada Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, nikmat infinity yakni air, jika ada orang yang sengaja menghalang atau membuat sekatan pengaliran air ke suatu tempat, apakah azab yang akan diberikan oleh Allah, dan adakah orang yang membazir, kedekut, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan balasannya di dunia lagi? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, Allahu Akbar. Jura Azlin. Betul Ustaz. Baik, Jura dan semua rakan-rakan yang saya kasih ya. Soalan Jura ni memang refer kepada hadis tadi sebenarnya. Refer kepada hadis yang ketika Nabi melakukan ihya'ul mawat, ya. Ihya'ul mawat. Okey. Bila Nabi nak menghidupkan, mempotensikan sumber hasil yang ada pada tanah, maka tak dapat tidak mesti ada aliran air, ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa bumi ini, tanah ini, ya, asalnya adalah kontang. Betul. Tetapi apabila turun padanya hujan, ataupun kita alirkan padanya air, dan bumi tersebut kamu akan mendapati bahawa berubah menjadi satu yang subur, satu yang, ya, bumi maknanya bumi tersebut dia tak boleh buat apa-apa, melainkan dia mendapat sokongan daripada air. Dan nama soalan Jura tadi, untuk kita menjawab hadis yang kita bincang pada hari ini, sebenarnya apabila ada orang yang dia menghalang aliran tali air, ya, ataupun dia mencemar lah, kita kata mungkin tak halang air ni, tapi dia cemar, dia kotorkan sehingga air yang mengalir kemudiannya tercemar dan kotor, sehingga mungkin tanaman tak subur, maka apakah balasannya? Maka Nabi sebut dalam hadis yang disebutkan tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan menegah untuknya kebaikan pada hari akhirat. Maknanya kebaikan, maksudnya kebaikan akhirat ni, Masya Allah, ya. Sebab kalau Allah tak tegah kebaikan, manusia akan sengsara di alam kubur lagi. Maknanya di alam kubur, manusia, orang-orang yang tak jaga nikmat air dengan sebab dia halang, dia rosak, dia itu mencemarkan segala macam, maka bila sebut akhirat, sebab akhirat ni mukaddimahnya adalah alam kubur. Allahu Akbar. Kemudian padang mahsyar. Kemudian bagaimana ketika dia di mizan, sampailah akhirnya dia itu di talian siratal mustaqim, sehingga akhirnya ke neraka jahanam. Sebab semua yang sebaliknya, mukhalafah tu adalah nikmat. Ya, di alam kubur, raudhatun min riyadil jannah. Di padang mahsyar, Allah letakkan di bawah lindungan arash. Ya, ketika ditimbang amalan, maka seseorang itu, apa yang Allah jadikan dia tidak dihisap dengan hisap yang susah, ataupun ada yang manusia dimasukkan surga tanpa hisap. Di talian siratal mustaqim, baiknya adalah manusia melaluinya seperti kilat yang sangat pantas, dan dia takkan masuk dalam syurga. So, orang yang kalau dia ambil risiko, ya, dengan dia sengaja yang dibuat sebentar tadi, maka semua yang saya sebut tadi, maka dia takkan dapat pada ketika itu. Dan dalam hadis yang lain, bahkan hadis itu lebih sahih, sebab hadis yang kita baca ini, kalau menurut ulama takhrij hadis, adalah hasan li ghairih. Sebab ada hadis yang lain support hadis ini, walaupun jalur ini dhaif, tetapi kerana begitu banyak sokongan yang lain dalam maksud yang sama, namun pada hadis yang sahih, Nabi menyebutkan tentang antara manusia yang Allah takkan bercakap dengannya hari akhirat. Dan bila Allah kata tidak bercakap dengannya, cuba bayang, kalau kita balik rumah, isteri tak nak cakap, kan? Menung kan? Habis kan? Atau suami tak nak cakap, kan? Betul. Atau kita balik rumah, mak ayah tak nak cakap. Allah. Cuba bayang kalau Allah tak nak cakap. Dan itu bukan di dunia. Di dunia bolehlah lepak-lepak, healing-healing, kan? Tetapi Masya Allah, kalau di hari akhirat Allah tak nak bercakap, maknanya azab. Allah. Siapa? Salah satu daripada 3 yang disebut oleh Nabi adalah orang yang menghalang daripada orang memanfaatkan air, tetapi dia menghalangnya. Ya, dia ada sumber air, tetapi orang musafir nak lalu, dia halang, dia tutup tak bagi, maka ini orang yang terhalang. Jadi Nabi nak supaya nikmat air tersebut jangan dimonopoli, dan kemudian akhirnya hanya sebahagian manusia yang mendapat benda asas, dan akhirnya manusia akan menjadi rosak secara keseluruhan. Sebab tu hati-hati dalam kita mendapat nikmat, jangan kita menyekat nikmat kepada orang lain yang telah diberikan oleh Allah. Baik Ustaz, kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, banyak yang telah kita pelajari dalam topik hari ini berkaitan nikmat infinity. Bagi anda yang baru bersama dengan kami, yang menonton melalui Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama, suka, tanda kita sokong kepada program agama. Yang kedua, sapa, sebar. Mudah-mudahan ramai lagi dapat manfaat hasil perkongsian pada pagi ini. Kita nak terus meraihkan soalan-soalan dari sahabat kita. Kali ini pula datang dari sahabat iaitu Muhammad Faizal bin Ahmad. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Air antara nikmat infinity dari Allah yang sangat besar. Air sumber ibadah. Setiap titisan air hujan yang turun tersembunyi 1001 rahsia dan rahmat Allah. Kenapa kita disarankan berdoa pada waktu hujan turun? Doa pada waktu itu pula senang dimakbulkan dan jarang ditolak. Apakah rahsia di sebalik air hujan yang Allah turunkan? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Persilakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Faizal sebab nak mencungkil rahsia di sebalik setiap titis air hujan yang turun, ya. Jadi saya ni nak mencari rahsia-rahsia ni mungkin kena minta bantuan Dai Hakim lah nampaknya kan. Nama pun Hakim, maknanya orang yang penuh hikmah, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, memang benar apa yang saudara Faizal sebutkan, bahawa antara waktu yang mustajab berdoa ya adalah ketika hujan turun. Ya, kita boleh tengok dalam Azkar Imam Nawawi, dan begitu ramai juga ulama yang lain menerangkan tentang waktu mustajab berdoa antaranya, dan ramai di kalangan kita tahu tentang perkara tersebut. Jadi kalau turun hujan, bukan yang kita duk sibuk ialah baju berjemur. Kan? Kadang-kadang gempa satu rumah, kerah sampai ke baby, ya. Tapi lupa nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi sekarang ni alhamdulillah dah jadi kefahaman dan kesedaran. Baik. Jadi apa rahsia di sebalik tiba-tiba bila hujan turun kita itu diminta berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Pertama sekali yang kita kena faham bahawa Allah pemilik rahmat. Allah pemilik rahmat. Nombor satu. Dan di dalam rahmat Allah yang terlampau luas tersebut, ada satu lagi, kita pergi kepada inti lagi, adalah namanya berkat. Berkat. Dan berkat ini adalah satu benda yang Allah jadikan, ya, Allah jadikan pada tempat, pada orang, pada masa. Ya. Jadi berkat ni Allah jadi, itu dari Allah, tetapi Allah jadikannya kepada tempat, kepada orang, kepada masa. Ya. Sebab tu contoh Allah cerita tentang Nabi Isa, yang Allah nak Baby Isa sebagai contoh, kami jadikannya mubarakan. Maknanya pada Nabi Isa tu ada berkat. Baik, apa makna berkat? Kata ulama, berkat adalah thubutul khairil ilahi fi syai', ya. Adalah apabila kebaikan dari rahmat Allah itu turun dengan tepat dan banyak kepada seseorang, pada sesuatu. Baik. Jadi kita tengok berkat itu boleh berlaku pada orang. Ya, sebab tu pada nabi-nabi, ya, hatta pada aulia, pada orang-orang soleh sebagai contoh. Ada keberkatan sebenarnya. Kita dengan mak kita, kenapa kita disuruh balik dan tengok wajah mak kita? Bagi seorang anak, ibu adalah sumber keberkatan. Masya-Allah. Kita kena ambil keberkatan tersebut, ya. Baik. Kemudian keberkatan daripada kerana rahmat Allah yang luas tersebut, maka Allah letakkan berkat kepada tempat. Ya, kita tengok dalam surah Isra, Allah kata, ya, allazi barakna haulahu, yang mana tempat Aqsa itu kami berkatkan sekelilingnya, ya. Jadi ada berkat pada tempat, ya, berkat pada tempat. Contohnya Mekah, ya, contohnya Madinah, contohnya negeri-negeri yang baik. Baik. Namun kita dapati bahawa sama ada orang ataupun tempat, dia agak terhad. Sebab kita bukan sepanjang masa boleh pergi Arafah. Betul. Kita bukan sepanjang masa boleh pergi Mekah. Kita bukan sepanjang masa boleh ke Aqsa untuk kita mengambil berkat di sana. Maka Allah buka lagi satu berkat yang lebih luas, yakni berkat pada masa. Jadi bila berkat pada masa, antaranya, kalau kita tengok antaranya, ialah contohnya kalau bulan Ramadan. Betul. Kan? Kalau waktu satu hari pula, ialah waktu itu kalau kita berdoa mustajab 10 terakhir, itu berkatnya lebih banyak, kan? 2/3 yang itu lebih banyak. Dan kemudian salah satu daripada cara daripada masa berkat adalah ketika turun hujan. Masya-Allah. Jadi Allah memang jadikan supaya bila turun hujan tersebut, di situ keberkatan Allah banyak,
maka supaya manusia menadah tangan supaya dengan luasnya rahmat Allah kita mengambil keberkatan tersebut, sebab keberkatan tak dapat kalau kita tak ambil. Contoh. Betul. Daya Hakim ya. Contoh. Sebab ramai orang take for granted. Dia kata lah hujan kan, itu dah cukup rahmat dah, maka dia tak mengambil masa untuk berdoa. Sedangkan kita tahu bahawa berkat ada pada masa. Baik, contohlah Daya Hakim ya, saya tanya ya. Kita kat kampung kan, saya kat Jerantut, kat Kuala Tembeling, bila kita hari Jumaat orang bagi pisang. Kan? Pisang selalu orang sedekah. Betul. Pisang. Baik, bila sedekah pisang Daya Hakim, siapa yang dapat pisang itu? Orang yang ambil. Jawapannya ialah orang yang ambil. Orang yang ambil. Jamaah tak dapat kan? Jamaah tak dapat kan? Jemaah dapat. Jamaah tak dapat. Kalau dia tak ambil. Betul. Berkat tak dapat kalau kita tak ambil. Jadi sebab tu bila hujan turun, sebenarnya macam orang pergi masjid tadi. Tetapi siapa yang dapat? Orang yang ambil. Orang yang ambil. Orang yang berdoa pada ketika itu. Jadi berkat ketika hujan turun, kerana hujan adalah simbol kepada rahmat Allah yang begitu luas. Baik, jadi hari ini kalau hujan turun, angkat baju pun kena angkat lah Ustaz ya. Jangan biar saja. Tapi kita iringkan juga dengan doa, mudah-mudahan diberkati kehidupan kita. Saya suka dengan soalan yang seterusnya ditanyakan oleh AJ Diana. Ingat DJ tadi Ustaz? Assalamualaikum moderator Da'i Hakim dan panel Ustaz Zurul Ramli, penerbit dan semua kru Tanyalah Ustaz TV3. Waalaikumsalam. Merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud 3477. Wah, detail. Bagaimanakah air, padang, ragut dan api saling berkait sehingga ianya menjadi satu kepentingan, malah keperluan utama kehidupan manusia dalam menzahirkan nikmat infiniti itu sendiri? Dan apakah hukum mensia-siakannya? Mohon huraian dari Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik ya, sekarang kita dah lihat hadis tadi, kita pun dah baca, dan kemudian kita nak cuba detailkan lagi lagi ya. Sebab bila Nabi menggunakan kalimah air, menggunakan kalimah padang, ragut, Nabi menggunakan api, itu mungkin satu terma yang klasik. Dan mungkin kita pun bayang api apa ya. Tetapi bila kita pergi kepada infrared, kita pergi kepada ultraviolet yang datang daripada sistem suria kepada bumi, yang dipegang oleh yang disebut sebagai ghazatul ihtibasul harari sebagai contoh, greenhouse tersebut, maka Allah meletakkan di sana adanya benda-benda yang mengawal supaya bila cahaya tersebut dipancarkan ke bumi, dia tidak melantun balik, tetapi mesti macam kita lah. Kadang-kadang bila sejuk macam ni kan, kena pakai blazer jacket. Blazer jacket. Kalau kita tidur, kita pakai apa tu dia panggil? Selimut. Selimut. Apa tu kalau kita musim sejuk panggil apa satu gitu? Apa itu? Sleeping bag. Sleeping bag. So sleeping bag tu sebenarnya tak panas. Tetapi sebab dia adalah api. Haba yang keluar daripada badan, dan haba itulah yang kita menggunakan balik untuk memanaskan badan kita balik. Dan itulah fungsi yang besar pada ketika api yang ada dalam hadis tadi. Maknanya semua apa yang ada di dalam di angkasa yang dijadikan oleh Allah untuk memerangkap supaya kepanasan daripada matahari dapat memberi manfaat pada bumi, dan Allah menciptanya dengan qadar, kata Allah. Maknanya berapa tadi, kalau sebahagian saintis menyatakan bahawa bumi ini daripada tempat yang paling panas sampai segala macam, dia buat dia punya nisbah dia, purata dia adalah 15 darjah Celsius. Maknanya itu adalah satu benda suhu yang selesa untuk bumi. Ya. Tetapi apa berlaku apabila manusia mencemarkan alam? Ketika itu haba terperangkap lebih banyak. Ya, sepatutnya dipantulkan dengan cepat, tetapi diperangkap dengan lebih lama. Dan akhirnya memanaskan alam, dan bila memanaskan alam merubah cuaca. Tadi kita katakan tentang mencairnya di kutub, ya, ais-ais di kutub dan segala macam. Jadi kalau kita dapati dan kita nak kaitkan dengan apa yang Nabi sebut, maknanya Nabi minta kita itu memaksimalkan dia punya fungsi, sama ada air ataupun api ataupun udara ataupun cuaca tersebut. Jadi ini perlukan kepada kebijaksanaan. Betul. Hari ini dalam kita menggunakan segala perkara di dunia, lagi-lagi seperti air yang kita bincangkan pada hari ini, kalau boleh jangan lupa untuk kita jaga. Kalau air jangan kita kotori, kita cemari, begitu juga udara, supaya boleh kita guna dalam tempoh yang begitu lama.
kita masih lagi Ustaz bila menyebut tentang nikmat infinity. Hari ini ramai orang hanya berfikir nikmat itu hanya pada luaran saja. Contoh udara, air. Sedangkan nikmat ini pelbagai. Contoh dalam diri kita juga ada air yang perlu kita penuhi. Cuma dalam kita nak menggunakan minuman dan makanan ada yang berlebihan Ustaz. Kalau kata makan mentega darah dan sebagainya. Jadi kita nak tanya tentang cara makan minuman yang sebenar. Cuma kita rehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Bersua kembali kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi sudi bersama dengan kami sehingga saat ini. Kepada anda yang mungkin baru buka TV melihat kepada siaran hari ini, kita sedang membincangkan topik berkaitan nikmat infinity. Tadi kita telah bicarakan Ustaz dan sedang penonton berkaitan pencemaran air, pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Cuma berbalik kepada soalan yang saya tanyakan sebelum kita berhenti rehat tadi, hari ini manusia tak lari daripada makan dan minum. Cuma kadang-kadang ada berlebihan dari sudut makanan dan minuman. Maka apakah cara terbaik Ustaz untuk kita mengelakkan pembaziran berlaku? Silakan. Baik. Sebenarnya kalau kita dah cakap soal makan minum dari Hakim dia sebenarnya dia lebih dalam penjagaan air ni dia lebih spesifik lah berbanding dengan kalau kita membazir basuh kereta, kalau kita membazir perkara-perkara lain. Kenapa? Sebab makan minum dia akan jadi darah daging kita. Sebab tu pembaziran ataupun kita kata israf terhadap dia itu dia lebih rinci lagi. Sehingga Allah untuk itu, untuk makan minum, Allah kata tentang halalan tayyiban. Tidak hanya halalan. Jadi nak bagi tahu betapa kalau kita lah kita doalah pada Allah, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah pada kita supaya bila soal makan dia tidak membazir, bermaksud kita hanya makan apa yang perlu pada kita. Dan kita telah mengukur kuantitinya, kualitinya terlebih awal sebelum kita makan. Bahkan kalau di rumah sebelum memasaknya sekalipun. Setengah orang dia tahu anak berapa orang, tetapi dia memang main cedok je nasi banyak mana kan. Sedangkan dia tahu nasi tersebut memang bila malam tak dimakan lagi contohnya. Jadi maknanya kalau dia soal makan, memang bukan sekadar kita kena jaga israf ataupun pembazirannya dari sudut macam yang lain, tetapi kena lebih teliti lagi. Sebab dia adalah benda asas kita, kehidupan kita. Daging kita kan Nabi kata kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Nabi nak cerita daging kita ni daripada apa yang kita makan. Jadi mengukur supaya tidak membazir mesti daripada awal lagi. Mesti ada perancangan dalam perancangan. Hatta perancangan mungkin dalam bulanan, mingguan, sampailah pada setiap memasak atau kita beli barang. Kita buat buffet, kita ambil buffet sebagai contoh kan. Kita boleh ambil saja kan sebab kita bayar kan. Tapi alhamdulillah malu juga kita sebab setengah negara barat mereka kalau ada pembaziran mereka akan charge harga. Mereka akan round, kalau tengok ada pembaziran mereka akan charge harga. Kat sini kalau charge viral lah kan, mengamuk lah kan, kena bahan kan. Tetapi kesedaran mereka bahawa tentang pembaziran satu benda yang keji itu telah disedari oleh mereka. Jadi kalau kita bila soal makan, sepatutnya ibu-ibu yang menonton ni, kita yang beli makanan, pastikan bahawa ikut perancangan insya-Allah supaya tidak berlaku pembaziran. Dan pembaziran ni pula Dai Hakim bila dia dah lebih bila dia dah lebih, kalau masuk kat dalam pun jadi lebih juga. Orang kata jangan membazir, masya-Allah, patut badan kita dah tak boleh terima dah, tapi makan lagi. Makan itu juga membazir sebenarnya. Jadi sebab itu kena selesainya adalah sejak daripada awal lagi, merancang daripada awal. Banyak mana kita perlu. Betul. Kalau kita sudah berkeluarga besar contohnya, kita dah boleh agak Ustaz kalau anak 3 orang berapa, anak 4 orang berapa, supaya tidak ada pembaziran yang berlaku selepas itu. Soalan seterusnya dari sahabat kita Nur Asikin. Jom kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Isu pembuangan sampah dan sisa toksik di dalam sungai semakin berluasa di seluruh dunia. Ianya telah membimbangkan semua pihak
kerana ini boleh berlakunya pencemaran air sungai. Soalan saya, apakah tindakan yang bijaksana harus diambil untuk mengatasi masalah ini? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih Nur Asyiqin, ya. Cahaya bagi orang-orang yang asyik rindu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, ya. Kita ni tak sampai tahap itulah. Jadi sebab tu susah nak menjawab soalan ini. Kenapa semua yang saya kasih sekalian? Okey, apa tindakan? So, dan yang bijaksana, ya. Satu apa tindakan, yang kedua bijaksana. So, setengah orang buat tindakan tapi cara sembrono, ya. Baik, pada saya lihat lah, kalau kita dapat renung sama-sama, ya, mesti ada dua tindakan minimal lah, ya. Dua tindakan. Yang pertama adalah pembinaan kesedaran, ya, pembinaan kesedaran. Dan kesedaran ni ataupun awareness ni, dia kena mula sejak daripada sekolah rendah ataupun bahkan daripada awal lagi kehidupan, ya, awal kehidupan lagi sebenarnya, ya. Sebab selalu kita ni selalu masukkan syllabus secara formal. Dan bila masuk secara formal, kita anggap bahawa dia adalah keperluan untuk peperiksaan. Itu adalah disaster untuk sistem pendidikan sebenarnya. Sebab akhirnya pendidikan adalah untuk transfer ilmu, dan ilmu tersebut untuk diamalkan. Hatta dalam konteks kesedaran, Datuk Hakim, ya, bukan tak ada di sekolah, tetapi hanya seperti secara formal. Bukan, bahkan kita malu juga kalau kita tengok bagaimana di Jepun sebagai contoh, ya. Bagaimana mereka telah mendidik pelajar-pelajar sejak daripada tadika sekali, ya, lagi untuk bagaimana untuk menjaga kebersihan, dan mereka turun tangan untuk menjaga kebersihan. Dan setiap kali bila mereka terpaksa mengangkat sampah, barulah mereka rimas kenapa orang baling sampah. Tetapi kalaulah kita baling sampah, ada tukang angkut sampah, jadi kita tak akan ada pelajaran tersebut. Betul. Jadi dia bagi tahu bahawa kita yang bila kita kena menyuci sampah-sampah yang kotor ini, dan sampah itu bukan datang lahir sendiri, tetapi kita yang buang dia. Betul. So proses itu dia buat dengan serius. Dan saya tak nampak proses ini dibuat dengan serius. Ada kempen, ya, tetapi tak serius. Jadi sebab tu, pertama, kalau nak tanya tentang kebijaksanaan, mesti dengan penuh serius, daripada tak kiralah daripada level peringkat mana sekalipun, sekolah-sekolah lah, kalau pada peringkat daerah-daerah lah, negeri-negeri lah, negara-negara lah, tetapi melihat perkara ini perkara yang penting, ya. Betul. Sebab Islam sendiri adalah nazafah, ya, iman itu adalah nazafah. Jadi sepatutnya kita yang menjadi juara, ya. Dan amat malang kalau tiba-tiba orang tengok la ilaha illallah kat kita punya skrin belakang kan, betul, campak sampah kan. Allahu akbar. Allahu akbar, ya. Dia telah buat dosa. Yang pertama buang sampah, yang kedua adalah merendah martabat agama itu sendiri, ya. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, tak dapat tidak, Datuk Hakim, maknanya hukuman kena disediakan. Setelah disedarkan, manusia ni ada juga manusia yang persen-persen tertentu yang memang nak tak nak dikuat kuasakan hukuman. Kalaulah satu daerah, satu sekolah mana dilakukan kuat kuasa tersebut dengan kesedaran, dengan hukuman tersebut, saya yakin insya-Allah maknanya kita akan dapat perubahan dalam tempat itu, insya-Allah, sekolah ataupun negeri ataupun negara kita, insya-Allah. Dan mungkin kita boleh mulakan dua perkara ini, iaitu pembinaan kesedaran dan juga hukuman daripada rumah, Ustaz, kan? Kita sedarkan anak kita dan kita bagi hukuman. Kalau adik buat begitu dan begini, ini adalah hukuman supaya kita memberikan kesedaran kepada mereka. Kita nak beralih pula, Ustaz, kepada soalan yang seterusnya. Sirna, ada dua soalan yang ditanyakan. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz Zuramli Razali dan Ayah Hakim dan penonton setia tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama, kenapa Islam amat menghargai air dan apakah fungsi air? Yang kedua, dari sudut yang lain, air juga membawa kemusnahan kepada manusia. Apa punca ataupun faktor-faktor berlakunya bencana tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih kepada Sirna yang bertanya. Baik, terima kasih Sirna. Baik, dalam konteks agama, ya. Kalau konteks masyarakat kita dah cerita tadi, ya. So dalam konteks agama pula, ya. Masakan tak kalau kita belajar je kitab, ya. Kita buka je kitab fiqh. Betul. Ya? Kita bismillahirrahmanirrahim buka saja. Pertama sekali yang keluar adalah babul miyah. Masya-Allah. Al-miyahul lati yajuzu tathuru biha sab'u miyahin, ya. Sampailah habis. Kita dapati bahawa buka saja, maknanya kita daripada sekolah rendah dulu, ya, buka je kitab fiqh. Pertama kita akan jumpa adalah babul miyah, bab air. Betul. Sebab kenapa? Sebab
kalau kita tengok kenapa ulama kata mesti bermula dengan bab air, sebab air adalah sebab Nabi kata seorang takkan boleh solat melainkan dengan berwuduk, ya, dan berwuduk itu mesti dengan air yang bersih. Kan, jadi nak tak nak, kalau kita sebut tentang, kalau Sirna tanya apa nilai dia, masya-Allah, nilai paling utama, ya, sebab andainya kita tidak menjaga air, ya, maknanya kita tak tahu tentang air, tak tahu nilai air, tak tahu menghargainya, maknanya pastinya keimanan kita dan agama kita juga tidak sempurna. Ya, an-nazafatu minal iman. Betul. Nazafah itu adalah sebahagian daripada keimanan seorang manusia itu sendiri, kan. Jadi kalau nak letak nilai, memang nilainya sangat tinggi, ya. Dan bila kita masuk pula tadi, makanan itu, ya, mesti ada komponen air. Ya, masak lemak cili api mesti masuk airnya. Saya tak tahulah kalau kok mana, ya, dari Hakim. Tak ada kita kata kita esai orang Nogawi piau punya, kan. Kita perah tu tak pakai air luar langsung. Sebenarnya air tu daripada kelapa punya air yang memang asal dimasuk jadi santan. Maknanya ada air. Air juga. So maknanya ada air. Jadi apa yang kita makan daripada minuman dan makanan adalah benda yang datang daripada air, dan itulah membentuk dah daging kita. Jadi agama nampak penting sangat kamu menjaga air tersebut. Kemudian apa tadi? Tentang kemusnahan yang datang daripada air. Baik, ialah tadi kita dah ceritakan, ya, kita dah ceritakan tadi bahawa saat manusia mula alfa, ya, manusia leka, Allah dah bagi tahu dah zaharal fasadu fil barri wal bahr, tentang betapa zahirnya, sebab Allah buat sesuatu itu ikut ukuran. Dan kemudian manusia datang merosakkan ukuran-ukuran tersebut. Faham? Macam kita katakan, nak dapat untung banyak, nak keluarkan banyak produk, kena pakai mesin. Mesin tersebut kena pakai contohnya bahan bakar. Dan bahan bakar tersebut mengeluarkan hasilnya adalah asap yang mengotorkan. Dan asap tersebut naik, terperangkap, dan kemudian akhirnya memanaskan bumi. Semuanya berpunca daripada tidak cermatnya manusia. Mungkin lebih betul bahasa Dai Hakim, rakus itu, ya, sebab dunia ini biasanya dirosakkan oleh orang-orang yang tamak. Allahu Akbar. InsyaAllah di mana pun dia, orang tamak rosakkan dunia ini, insyaAllah. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kita nak berehat sekali lagi. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak yang telah kita pelajari melalui Ustaz Zul Ramli, antaranya adab-adab ketika kita nak makan, minum, menggunakan air dan sebagainya. Mudah-mudahan bila kita dah tahu, kita amalkan. Yang paling penting kita sebarkan juga kepada sahabat maupun ahli keluarga yang lain. Baik, kita nak teruskan soalan daripada sahabat kita. Kali ini datang dari Kak Ju Zabidi, bertanyakan tentang dua soalan. Yang pertama, jom kita lihat. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Amboi, ada bunga. Ni yang menarik ni. Yang pertama, bagaimanakah cara untuk kita menegur orang yang suka membazir air ketika menggunakan tandas awam? Paip air tidak ditutup dengan sempurna. Yang kedua, apakah hukum berwuduk sehingga membazir air? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Cantik sebenarnya soalan yang ditanyakan oleh Kak Ju, kerana hari ini Ustaz, kadang-kadang kita melihat orang, kita dah berjimat dah, orang yang tak berjimat nak tegur orang tua pula. Jadi cara yang terbaik Ustaz, silakan. Baik, Allahu Akbar, ya. Sesuailah kalau soalan ni kat hujung-hujung, kan. Betul. Maknanya setelah kita sendiri menjadi sikap kita, ya. Sebab kalau kita belum sikap kita, tetapi kita dah nak menegur orang lain untuk satu benda baik, biasanya takkan sampai pada orang. Sebab itu prinsip menegur dalam agama kita. Sebab itulah seseorang yang tahu, dia amal dan kemudian dia sampai. Maknanya impact apa yang disampai dalam bentuk teguran itu akan lebih sampai berbanding dengan orang yang dia tak amal pun. Ya, mungkin dia tu tengok orang berwuduk, tetapi kat rumah dia basuh membazir. Allah, kan? Jadi sebab tu
sebelum kita nak menjadi seorang penegur, sebab penegur ni dah jadi pada level paling tinggi lah, dia proaktif. Ya, kita aktif, kita amal. Yang kita takut, kita pasif. Yang paling takut, kita reaktif. Allah. Yang sentiasa melihat dunia ni dalam keadaan aku ni mangsa. Kan, orang ni payah. Baik, so once kita nak jadi seorang yang penegur, nasihat saya untuk diri saya, maknanya jadikan adalah bercermat ini adalah merupakan sikap kita. Ya, apabila kita tegur dan orang tak nak terima, sebenarnya kita kena muhasabah balik. Mungkin aku okey kat sini sebab dia alpa tentang nak tutup pipe. Tetapi aku kat rumah atau aku kat mana ya, membasuh kereta sebagai contoh ya, tak peduli membazir. Jadi sebab tu pada setiap kali menegur, orang soleh akan sentiasa melihat diri dia dalam muhasabah. Sebab bila kita menegur, kita berada di tangan di atas ya. Dan bila tangan di atas, orang yang ditegur, bila dia menerima teguran atau tak menerima teguran, ialah orang yang berada di tangan di bawah. Jadi sebab tu nak jaga hati tu bukan senang ya. Sebab itulah orang menegur penuh dengan adab. Ya, penuh adab. Jadi adab menegur dengan begitu baik. Jangan main segah, jekah ya. Dan saya yakin manusia kalau dia tak terperasan, dan kalau contoh ya Hakim, sebab tu prinsip menegur nombor satu, manusia tak boleh berubah. Kita tidak boleh ubah manusia. Itu prinsip nombor satu dalam menegur. Faham. Kita hanya boleh ubah diri kita. Katalah dia tak tutup air. Tak perlu pun kita kata, saudara kan, kenapa tak tutup air? Kita pergi, kita tutup. Air tu dah tutup. Saudara, kenapa tak tutup air? Berkelahi. Betul. Kau ingat kau pandai sangat ke kan? Baru tengok tanyalah ustaz, tiba-tiba kan baru nak start macam-macam kan. Jadi the best adalah saudara minta maaf. Okey. Jadi dia akan teringat perkara tersebut. Betul. Jadi menegur ni prinsip nombor satunya adalah merubah diri sendiri ya, dengan contoh orang lebih mudah faham ya. Sebab dengan perkataan manusia ni bahayanya, sebab manusia ni bila dia mendengar, dia menafsir ikut penafsiran dia, bukan macam apa yang kita cakap kan. Tutup tu, dia akan datang dalam kepala dia, kau beri arahan, kau siapa, ada segala macam kan. Jadi akhirnya satu benda nak selesai tak selesai. Bazir terus ya. Terus membazir. Terus membazir, berkelahi dia orang tu kan. Berkelahi, membazir pula darah keluar kan. Jadi pada saya yang pertama Kak Ju Zabidi adalah bermula dengan kita. Betul. Dan saya yakin kalau kita mulakan dengan diri kita, kalau satu benda yang kita boleh buat ya, tak perlu kita suruh, kita buat dan insya-Allah kesannya lebih besar. Okey Ustaz, kita nak ke soalan yang kedua, hukum berwuduk sehingga membazir air. Wuduk ni ialah sunat Ustaz kita buat dapat pahala. Tapi kalau membazir bagaimana? Baik, ini sangat jelas lah ya, kita tengok dalam, bahkan ada seorang sahabat yang berwuduk Nabi nampak lebih. Maksudnya patutnya cukup banyak ini, tetapi dia buat lebih daripada sepatutnya. Ya, itu dah jadi al-israf disebut kan. Dalam bahasa kita sama je membazir dan israf tersebut. Namun Nabi SAW menegur dia ya. Nabi menegur dia dengan mengatakan bahawa kamu telah membazir ataupun israf pada wuduk. Maka dia datang balik pada Nabi, ya Rasulullah, takkanlah dalam konteks wuduk pun ada isu bazir tak membazir kan, wuduk je pun. Nabi kata walaupun kamu berwuduk di air yang mengalir, ya, air mengalir, air kan banyak, ya, mengalir, kita boleh pakai jatuh tetapi dia tetap membazir. Maknanya Nabi nak bagi tahu membazir itu bukan pada benda. Membazir adalah pada sikap. Ya, kalau dia sikap membazir walaupun pada air yang mengalir, apa pula membazirnya? Air kan banyak kan. So nak pakai tak ada siapa rugi pun. Tetapi sikap kamu itu ya, sebab sikap itu kata cerdik pandai. Bila kita bersikap dengan satu sikap, dia akan jadi sikap itu menjaga kita pada semua keadaan. Jadi kalau kita menjaga ketika wuduk, maka kita akan jaga ketika harta kita jaga keluarga kita. So sikap itu akan menjadi penjaga kepada diri kita. Jadi sebab tu masya-Allah, kalau nak tanya hukum, maknanya hukum adalah sesuatu yang makruh, tetapi kalau lebih sangat sampai orang nak pakai tak boleh dengan sebab kita membazir tadi, maka bertukar menjadi haram. Allahu akbar. Maknanya dua-dua benda yang sangat dikeji. Baik, jadi dalam kita nak melakukan kebaikan, perlu juga berpada-pada, contoh mengambil wuduk supaya kita tidak membazir, elok-elok dapat pahala, diiringi dengan dosa kerana perbuatan membazir. Ustaz, hari ini bila kita menyebut tadi tentang hujan, Ustaz mengajarkan kepada kita kalau hujan turun, kita kena mendadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baguslah kalau kita amalkan dalam kehidupan. Cuma kadang-kadang kita melihat segelintir masyarakat, bila turun hujan ada yang memaki hujan, ada yang seolah-olah tidak menerima akan
turunnya hujan. Habislah macam mana nak berniaga, aku basuh baju daripada pagi sampai petang, boleh pula hujan, habis basah semua baju. Jadi ada di kalangan kita yang tidak suka kepada hujan, bahkan menghina. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, jadi sebab itulah dalam agama ni kan, Da'i Hakim, kalau dia hanya berhenti pada air, hujan semata-mata, dia tak nampak pencipta, mungkin dia akan jadi macam tadi. Ya, dia tak akan jadi macam tadi. Betul. Dan pada ketika itu dia akan rasa hujan tu tak best contohnya. Tapi memang sebenarnya Nabi pun ajar kita doa. Ya, bila turun hujan dan dia dapati lebat, Nabi mendoakan supaya hujan ini nafi'an, memberi manfaat. Memang Nabi mengajarkan, maknanya perasaan yang kita rasa alamak, itu biasa sebenarnya. Ya, namun apabila kita sampai mula meratus, mula marah dan tak redha, maka sebab tu dia dah hanya melihat hujan. Dia tak melihat pemberi ataupun penurun hujan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak berniaga, sebenarnya rezeki yang kita nak itu bukan daripada orang. Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dan benda ini yang kita nak nampak, ya. Sebab itulah saya balik pada diri saya, bahawa Rabbul Alamin itu adalah asas kepada kita memahami kehidupan. Bahawa saya memang nak berniaga, nak dapat untung, tetapi bukan orang bagi saya untung. Allah bagi saya untung. Ya? Allah boleh bagi dengan keuntungan, dengan berkat dan rahmat. Jadi kalau kesedaran ini, maknanya kita akan terus sedar bahawa nampak macam aku rugi petang ni sebab dah masak sepanjang-panjang, tiba-tiba hujan pula. Tetapi kita tahu, wahai Allah, Engkau yang menurunkan hujan, Engkau yang memberi rezeki kepada aku. Aku telah buat. Sebab Nabi sebut kan, rezeki ni, orang berniaga ni bukan tunggu dapat untung baru dapat ganjaran. Dia berniaga itu, usaha dia telah dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ramai pula orang bila dia berniaga, dia dapat untung, dia lupa Allah. Berbanding dengan orang yang rupanya dia rugi dan dia ingat Allah. Maka pada ketika itu, dalam konteks itu, dia lebih tinggi di sisi Allah. Sebab Allah boleh ganti je mungkin yang kamu rugi hari ini mungkin 1000, Allah yang maha kaya boleh bagi lebih banyak, insya-Allah. Jadi pada saya, untuk kita, ya, terbaik adalah jangan lihat bergantung pada alam, bergantunglah pada Allah, pencipta alam itu, Rabbul Alamin. InsyaAllah kita akan dapat ketenangan dalam hidup, insyaAllah. Cantik ayat Ustaz, jangan kita bergantung kepada alam, tetapi pencipta alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan sebagai penutup program pagi ini. Baik, masya-Allah, ya. Jadilah kita hamba yang bersyukur pada Allah, dan buktikan syukur dengan kita cakap, buktikan syukur dengan kita rasa, dan buktikan syukur dengan tindakan kita. Sekecil mana tindakan kita, tetapi kita buat daripada rasa dan apa yang kita cakap, maka itu semua akan memberi nilai kepada hidup kita balik, insya-Allah, ya. Sebab setiap yang manusia bagi, ya, dia akan datang balik. Hidup ni macam orang melepaskan bumerang. Kita baling benda baik, maka bumerang yang baik akan datang. Kita lepaskan benda yang buruk, benda buruk akan datang. Cuma kita tahu the matter of time saja. Bila masa dia. Hari ini tak kena, esok kena. Mungkin 10 tahun akan datang. Tetapi setiap benda baik yang kita lepaskan, benda baik akan datang balik kepada kita. Setiap benda buruk yang kita lepaskan, benda buruk akan datang kepada kita. Walaiyazubillah. Allahu Akbar. Baik Ustaz, alhamdulillah. Dan sebagai nak menjemput barakah pada program pagi ini, doa Ustaz dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa ashfi bihi amradana wa nawwir bihi qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al ya Allah jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ilahana afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Zuramil Razali atas ilmu yang telah dikongsikan kepada kita. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dapat pada pagi ini, jom sama-sama kita amalkan. Bermula hari ini, kalau kita nak gunakan air, gunakanlah mengikut kadar yang kita nak guna. Jangan kita membazir, dan ingatkan ahli keluarga kita, suami, isteri dan sebagainya, supaya tidak membazir. Akhirnya, hinggap burung di dahan sambil renung mencari makanan. Panjat syukur pada Tuhan atas nikmat berupa kesempatan. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.